Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini dalam satu program iaitu Sinar Ilmu yang dianjurkan oleh Interaktif Dakwah dan Tarbiyah ataupun lebih dikenali sebagai IDT yang diasas oleh Brother Lim Jui Soon. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan ada satu sesi yang sangat special di mana saya akan menjemput dua orang saudara barulah dikatakan kan. Kalau kita istilah di Malaysia ni, kalau seorang itu memeluk agama Islam, mereka itu dikategorikan seperti sebagai mu'allaf ataupun saudara baru kan. Tetapi hari ini saya ada saudara baru yang agak old school sikit, kira-kira dah lebih dari 20 lebih tahun, dan seorang lagi insya-Allah baru saja memeluk Islam tidak lebih daripada 3 tahun. Jadi pada malam ini kita akan bincangkan apakah isu-isu mu'allaf ataupun cabaran-cabaran mereka selepas mereka memeluk agama Islam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin terus jemput mereka. Tetapi sebelum saya terlupa, iaitu saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton ni untuk terus share video ini. Semoga insya-Allah perkongsian yang apa kita sampaikan pada malam ini, orang lain juga boleh mendapat manfaat yang sama insya-Allah. Dan jangan lupa kalau sekiranya ada sembarang soalan, kami sangat mengalu-alukan soalan, boleh terus tanya di ruangan komen. Dan kami juga nak tahu adakah suara kami jelas, gambar ini jelas ke, macam mana. Dan insyaAllah nantikan juga sesi di penghujung ni, insyaAllah kita nak memberi peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melabuh untuk saham akhirat insyaAllah. Dan tunggu sebentar nanti, insyaAllah kita akan juga maklumkan beberapa aktiviti yang akan dianjurkan oleh IDT pada bulan hadapan insyaAllah. Okey, sekarang saya ingin menjemput dua orang sahabat saya, iaitu tak lain tak bukan, kita ada Brother Lim Jui Soon dan juga kita ada saudara Ben Ooi Cui Beng. Okay, so Assalamualaikum Brother Ben. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Brother Lim okey, Brother Lim? Okay, so Brother Lim agaknya the signal ada terputus-putus sikit sebab kita difahamkan bahawa Brother Lim sekarang dalam perjalanan untuk pulang daripada Kuantan di mana beliau telah pun dengan Ustaz Amin telah mengadakan sesi 2 hari bersama dengan masyarakat di Kuantan, di mana mereka anjurkan program latihan dakwah IDT 101 ya. Dan alhamdulillah saya dapat maklumat juga bahawa lebih daripada 50 orang hadir untuk kelas tu Alhamdulillah, satu sambutan yang sangat-sangat hebatlah, di mana mereka mencari ilmu, terutama sekali dalam bab, kalau kita tahu IDT ni kemahiran mereka lebih kepada latihan untuk dakwah non-Muslim ataupun menjawab soalan-soalan daripada non-Muslim. Okay, so sekarang saya nak tanya ni, Brother Lim okey ke signal? Boleh dengar ke? Dia dekat highway yang macam line tak apa-apa elok Oh, line tak apa-apa elok Okay, alright. So, tak apa Brother Ben, memandangkan mungkin line dia tak berapa elok, saya nak mungkin agak nak share sikit something lah dengan Brother Ben. Saya baru-baru ni, hari ni post agak viral, di mana saya nampak ada satu post ni yang mungkin agak sinonim dengan Brother Ben lah, bukan nak buka aib Brother Ben tetapi setakat untuk perkongsian. Jadi saya nak keluarkan satu gambar ni dekat dalam skrin, kalau Ben boleh tengok okey, sekejap. Okey, kita tengok gambar ni sekejap. Boleh nampak kan semua? Nampak. Okey, so, wah, hari ni saya nampak gambar ni sangat viral. Jadi saya rasa macam memang best lah kalau kita bincangkan sikit bab ini. Dan saya percaya Brother Ben juga pernah hadapi masalah ni, di mana Brother Ben, yelah kita tahu Brother Ben ni dulu kirakan paikia gitulah kan. Dulu terlibat dengan kongsi gelap dan sebagainya. Jadi apa ni, Brother Ben juga mempunyai tattoo dan sebagainya, dan waktu Brother Ben baru saja memeluk agama Islam saya difahamkan bahawa Brother Ben pernah diteguh oleh orang Islam sendiri apabila nak masuk ke masjid. Mereka tu tanya, kalau besar kata kalau boleh tutuplah, adakah atau
Adakah anda sesuai datang macam gini dan sebagainya? Mungkin Brother Ben boleh ceritakan sikit apa yang berlaku waktu tu. Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah. Terima kasih pada Fadli. Okey, baik macam ni, bila saya baru masuk Islam kan, baru berhijrah. Lepas tu baru kembali ke fitrah. Bila saya pada awalnya memang saya tak berani nak pergi ke masjid lah, pergi menunaikan solat fardu, menunaikan solat Jumaat dan sebagainya. Sebab saya agak macam sensitif kan nak pergi ke masjid. Bolehkah mereka terima saya kan? Sebab saya orang Cina. Macam tu. Walaupun saya sudah masuk Islam tapi saya takut. Tapi bila saya dalam keadaan bersedia, bersedia untuk menunaikan solat Jumaat, saya pun pergilah dengan gembira kan, dengan teruja sebab kali pertama pergi ke masjid kan. Jadi bila sampai sana, saya kena halau daripada penduduk yang duduk penduduk sana. Saya tak pasti dia adakah dia ahli jawatan kuasa dan sebagainya. Dia tak tanya saya kenapa datang ke sini, adakah kamu seorang Muslim. Dia tak tanya, dia langsung halau saya. Dia macam membuat andaian sendiri mungkin saya bukan Muslim. Jadi itulah saya rasa macam hatimu sudah sedih lah kan. Bila jadi waktu tu perasaannya sedia nak pergi ke sana tapi mereka tak bersedia untuk menerima saya. Sedih dan rasa fobia lah macam rasa sedih. Saya masih ingat. Sedih sangat-sangat. Waktu tu saya faham juga bahawa waktu tu mungkin Ben rasa macam sangat hampa Ben di mana datang dengan niat yang baik, iaitu nak datang nak mendirikan solat, tetapi memandangkan disebabkan nampak saja tattoo, orang pun terus mula agak stereotype lah. Dan saya percaya Brother Ben, bukan hanya Brother Ben melalui perkara ini, malah ramai juga kawan-kawan saya yang contohnya berada di Singapura dan sebagainya, mereka juga mempunyai masalah yang sama, di mana mereka tu rasa segan ataupun mereka tu rasa malu untuk pergi ke masjid. Antara sebabnya disebabkan Korea masjid sendiri tidak terbuka kepada orang contohnya yang baru saja berhijrah. Tetapi di sini kita nampak seorang sahabat kita ni, saya percaya dia orang Indonesia dan dia sekarang ni agak viral di Indonesia. Beliau ni mempunyai tattoo, kalau anda tengok dah tak boleh tutup lagi lah, dah tak boleh cover dah tattoo dia. Jadi dia menunaikan umrah dan juga alhamdulillah dia pun menjadi seorang yang pendakwah. Dia memberi sangat banyak motivasi kepada masyarakat beliau dan saya percaya ramai di kalangan orang-orang yang kenal beliau telah berjaya kembali kepada jalan Allah, dan itu adalah satu kesan yang sebenarnya sangat-sangat baik. Okay, alright. So terima kasih pada nak tambah lagi? Okay, silakan. Bufan masih ingat tak masa kita pergi ke negeri Aceh? Oi, ingat. Apa tak ingat? Kan kita pergi ke satu radio station kan. Lepas tu saya pun kena halau, ingat tak? Oh, itu saya tak puas hati, Ben. Okey, tak apa. Itu pun satu pengalaman yang sangat menarik waktu apabila kita di Aceh di mana kita dijemput untuk beri satu siaran secara live di salah sebuah media di sana. Kemudian apabila mereka nampak Ben ada tattoo dekat lengan dia ni, mereka cakap maaf anda dua, dia cakap dua lah, saya dan juga seorang sahabat saya tu boleh masuk ke live, tetapi Ben tak boleh masuk sebab Ben ada tattoo. Aduh, itu memang betul lah satu benda yang saya tak boleh lupa dan saya percaya Ben pun tak boleh lupa. Memanglah benda tu sangat orang kata kita ni terasa hatilah. Tak semestinya seorang itu ada tattoo dia tu jahat selama-lamanya. Kita kalau lihat di kalangan ramai juga pendakwa-pendakwa yang kita kenal, mereka ni berasal daripada background yang orang kata tu luar biasa lah kan. Warna-warni. Warna-warni colourful. Okay, so insyaAllah Ben, terima kasih atas kongsi tadi. Saya nak pergi kepada Brother Lim. InsyaAllah mudah-mudahan signal dia dah lebih baik sekarang. Assalamualaikum Brother Lim, boleh dengar ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Brother Lim banyak busy you tengah on the road On the road lah, sikit-sikit aja lah, busy duduk kereta je. Ayo, macam gini Brother Lim, walaupun dalam kesibukan ni walaupun apa orang kata tu dalam perjalanan pulang dan sebagainya, tetapi the show must go on Yes. Okay. I'm interested what you have discussed. I mean your discussion with Ben Gui. Okay, agak line terputus mungkin.
Okey, tak apa. Sementara kita tunggu Brother Lim dapat signal dia balik, saya nak kongsikan memandangkan kita masih bincang tentang bab tattoo ni, antara seorang sahabat saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton bukan hanya band yang melalui fasa ini, tetapi ada seorang kawan saya yang pernah juga ditegur sebab dia pergi ke masjid dengan dia pun sama geng juga, di mana dia punya tattoo dah tak boleh cover lagi dah tak boleh tutup, dah terkeluaring lah orang kata macam gitu kan. Tetapi saya nak ajak apa yang tuan-tuan dan puan-puan untuk faham sebenarnya dalam apabila seorang itu berhijrah, adakah wajib untuk mereka membuang tattoo ataupun adakah wajib untuk mereka tu macam ada yang kata pendapat tattoo itu air wudu tak masuk dan sebagainya. Sebenarnya perkara ini telah pun dibincangkan oleh para ulama, dan apa yang mereka keluarkan iaitu dia punya fiqh ialah mereka boleh menunaikan solat, dan ianya tidaklah kata tu seperti air dah tak masuk dan sebagainya. Dan telah pun dia dibincangkan. Jadi sebenarnya apabila kita nampak seorang itu berhijrah, janganlah kita kasih dia negatif Itu sangat penting. Okey, Brother Lim, boleh dengar ke sekarang? Assalamualaikum, Brother Lim. Assalamualaikum. Brother Lim, boleh dengar ke? Brother Lim, boleh dengar ke? Okay, so tak apa, manakala kita tak dapat, Brother Lim masih belum dapat signal yang kuat, insyaAllah kita teruskan. Okay Ben, saya nak tanya jugalah kepada Ben. Mungkin Ben pernah jumpa juga kawan-kawan yang mungkin mereka itu nak berhijrah. Contohnya mereka tu di kalangan mungkin kawan-kawan Ben yang mungkin dulu tu orang kata zaman Wild West ataupun zaman-zaman orang kata tu chaos sikit lah kan. Jadi ada tak di kalangan mereka tu yang mungkin datang rujuk pada Brother Ben dan minta nasihat dan sebagainya? Silakan Brother Ben. Bismillah, Alhamdulillah. Sebenarnya saya ada satu sahabat yang kita memang kenal daripada sejak kecil. Dia pun sudah kembali ke fitrah lebih kurang setahun lebih yang lalu lah, Alhamdulillah, dengan izin Allah kan. Allah memberi hidayah padanya. Dan dia ada tanya saya sebelum dia masuk Islam, dia kata, bro, kalau saya ada tattoo macam mana ni, saya kena buang tattoo lah. Saya kata, tengok saya pun sama, saya ada tattoo kan. Kita masuk sajalah sebab kita buat tattoo memang sebelum kita Islam, kita tak tahu apa-apa, kita masa tu masih jahil kan, tak kenal apa itu Islam, tak kenal apa halal dan haram. Jadi saya rasa kalau kita masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dengan kefahaman, maka Allah sudah ampunkan kita segala dosa kita, saya kata. Jadi saya berikan penjelasan yang simple lah untuk dia faham. Jadi dia faham lah, maka dia pun kekalkan dia tattoo. Okay, so Ben, sebenarnya kalau kita lihat Brother Ben, apa yang Brother Ben kata itu sangat betul, bahawa sebenarnya apabila seorang itu telah pun melafazkan syahadah dengan penuh keyakinan, penuh kepercayaan, sebenarnya mereka itu telah pun Allah ampunkan dosa-dosa mereka di masa lampau. Kemudian mereka itu seumpamalah, banyak macam kita kata seumpama bayi yang baru saja lahir ataupun kain putih yang tidak ada kotoran. Begitulah apabila seorang itu tak kisahlah dia masuk Islam ataupun dia berhijrah dan bertaubat dan sebagainya. Sebenarnya ini adalah satu pengajaran sebenarnya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk semua kita yang sedang menonton ni. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberi hidayah kepada sesiapa saja, tak kisah dia warna kulit apa, bangsa apa, latar belakang macam mana. Kalau Allah nak beri hidayah, tidak ada sesiapa yang boleh halang. Tetapi kita jangan pula jadi penghalang bagi mereka di depan masjid. Itu yang tak best dengar tu. Okay, so insyaAllah kita ada satu komen ni daripada Sawia Alias. Terima kasih atas komen anda. Dia berkata begini, masa dulu-dulu memang seperti itu sebab tak ramai orang-orang Cina atau India yang memeluk agama Islam. Sekarang dengan bantuan media, AJK masjid dah terbuka minda. Alhamdulillah, saya setuju. Dan tetapi dalam masa yang sama juga saya rasa perlu lebih banyak awareness ataupun lebih banyak dia ambil tumpuan kepada isu-isu begini. Sebab apa? Antara penghalang yang besar menyebabkan orang bukan Islam untuk memeluk agama Islam ialah apabila mereka nampak yang macam seolah-olah susah sangat agama Islam ni. Jadi sebenarnya kita yang
contohnya menguruskan saudara baru ni, kita banyak dengar isu-isu seperti beginilah. Jadi insyaAllah kita ada Brother Lim sekarang. InsyaAllah Brother Lim, Assalamualaikum, boleh dengar ke? Assalamualaikum Brother Lim, boleh dengar ke? Rasanya tak berapa elok lah dengan lain lah. Okay, tak apa, no problem bro, kita teruskan insyaAllah. Okay, so Brother Ben, kita nak terus kepada Brother Ben insyaAllah. Memandangkan kita hari ini sebenarnya kita ada Brother Lim juga bersama, tetapi disebabkan mungkin signal dia kurang baik sebab dia daripada perjalanan Kuantan ke Kuala Lumpur, mungkin signal kat sana tak cukup kuat lah. Jadi insyaAllah saya nak terus dengan Brother Ben, iaitu kita nak bincang juga Brother Ben antara cabaran-cabaran yang Brother Ben lalui selepas memeluk agama Islam. Dan di antaranya saya rasa ialah tantangan bukan tantangan daripada keluarga. Alhamdulillah dalam kes Brother Ben ni agak unik. Keluarga beliau ni sangat-sangat supportive, tetapi daripada segi cabaran dan dugaan yang Allah berikan kepada dia tu sebenarnya agak-agak berat. Jadi kita nak minta Ben kongsikan sedikit apakah di antara cabaran yang sangat berat apabila selepas Ben mengucapkan 2 kalimah syahadat. Silakan. Terima kasih Fahim, soalan yang begitu bagus. Sebenarnya saya sudah pernah kongsikan lah, tapi tak apalah saya ulaskan lagi apakah cabaran saya selepas saya masuk Islam. Dia macam ni, pada awalnya kita apa-apa pun tak tahu kan. Kita nak solat pun tak tahu, nak baca Al-Fatihah pun tak tahu. Itu juga salah satu tentang halangan lah. Sebab kita nak sebut itu bahasa Arab dengan perkataan yang jelas memang susah sebab kita main lidah agak keras kan. Lepas tu itu satulah. Masalah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar ke? Okey. Dengar. Okey, saya teruskan Okey. Okey, lepas tu cabaran yang paling besar yang saya hadapi adalah bila saya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana saya kehilangan segala-galanya. Masa itulah saya rasa macam takutlah kan, tiba-tiba ada rumah, ada kereta, tiba-tiba semua hilang. Jadi itu buat macam saya takut. Kenapa saya masuk Islam, kembali ke fitrah, berhijrah, tiba-tiba jadi macam miskin, lagi susah. Jadi susah kan, kehidupan lebih susah. Dan pada masa itu saya ingin nak U-turn balik lah, asal nak keluar daripada Islam. Sebab tu kita iman tak kuat kan. Tapi disebabkan kita ada banyak sahabat-sahabat, kawan-kawan yang memberi bimbingan, ada isteri yang begitu penyanyi, begitu memberi motivasi supaya jangan cepat putus asa dan sebagainya. Dan bila kita belajar sedikit demi sedikit, barulah kita faham. Rupa-rupanya mesti ada ujian. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mesti ada melalui ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian tersebutlah yang membuat kita lebih kuat, lebih beriman kepada Allah. Jadi itulah sebab sedikit perkongsian daripada saya. Okey, baik Brother Ben. Satu, sebenarnya saya masih ingat juga Brother Ben, apabila Brother Ben peluk agama Islam selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Yang pertama sekali Ben dia uji ialah tengah buat street dakwah ni, tiba-tiba jatuh dan kaki fractured. Itu adalah satu benda yang sangat menguji keimanan Ben pada peringkat awal lah. Saya masih ingat lagi apabila Ben datang kepada saya seperti dia hampir-hampir give up jugalah, seperti macam apa tahu orang kata tu, am I signing up for the right thing tak, sampai ke tahap macam gitulah diuji Tetapi selepas Ben alhamdulillah istiqamah, kemudian belajar dan kaji Islam dan mengamalkan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala membuat dia istiqamah walaupun dia diuji daripada pelbagai sudut, alhamdulillah. So Brother Ben, saya baru-baru ni nampaklah Ben keluar dekat TV TV Astro Awani bersama dengan Fakrul daripada UNIC
dan di situ Ben dijemput untuk episod iaitu korban, kan Ben? Ibrah korban kalau tak silap saya. Ibrah korban dekat Astro Oasis. Okay, so saya perasan juga Ben banyak juga dijemput daripada ataupun orang kata tu di interview oleh media dan sebagainya. Saya rasa ini adalah satu platform yang sebenarnya bagus untuk kita mengemukakan ataupun kita menerangkan Islam yang sebenar kepada masyarakat bukan Islam. Dan antara satu yang saya masih ingat lagi ialah Ben dijemput oleh Suci, Persatuan Suci, dan di situ mereka minta Ben kongsikan bagaimana Ben menyambut hari raya bersama keluarga walaupun ibu bapa Ben belum lagi Islam. Mungkin boleh ceritakan sikit pengalaman Ben waktu itu. Bismillah, alhamdulillah. Memang ini saya rasa ini semua adalah rezeki datang daripada Allah kan, supaya saya dapat menyampaikan sebab sedikit tentang Islam di media-media seperti Astro dan sebagainya. Jadi bila mereka hubungi saya pada mulanya memang rasa tak nak buat lah kan. Tapi saya fikir kembali mungkin ini adalah satu-satunya untuk menyampaikan Islam menerusi page mereka ataupun daripada Taiwan TV kan. Jadi bila mereka datang, mereka interview saya macam biasalah, kenapa saya boleh masuk Islam. Jadi saya pun terangkanlah apa penyebab yang saya masuk Islam. Dan saya pun ada beritahu dia lah apa itu rukun Islam kan, yang simple-simple lah kepada mereka. Yang sebab yang interview bukan Islam. Inilah masanya untuk saya kenapa kita solat lah, kenapa kita kena puasa lah, kenapa kena bayar zakat lah. Itulah yang simple-simple saya terangkan kepada mereka. Dan malah dia ada interview saya dalam bahasa Hokkien. Maksudnya saya orang Penang. Logat yang kita pakai adalah Hokkien. Dan saya masih ingat, bukan daripada Suci, ada satu bila saya pernah masuk ke Astawani, NTV 7. Itu saya rasa 2 tahun yang lalu. Dan selepas itu siaran daripada NTV 7 dan TV 8, bila saya pergi ke supermarket dekat berhampiran dengan rumah saya, ada beberapa orang Chinese non-Muslim tanya, tahniah kamu sudah masuk Islam. Maksudnya mesej sudah sampai kepada mereka. Mesej yang positif lah berkenaan dengan Islam. Jadi itulah bro. Wallahu alam. So kita nampak gambar yang saya tunjukkan kat dalam skrin ni ialah tim daripada Astro Awani sendiri datang untuk berjumpa dengan Ben dan buat rakaman di Masjid Terapung kalau tak silap saya. Sebenarnya saya rasa Ben, kalau Ben tanya saya lah sebagai seorang yang mungkin kita ni lahir dalam keluarga Islam. Astro Oasis lah. So apabila kita nampak macam saudara baru ataupun orang yang memeluk agama Islam ni, mereka mendirikan solat, mereka itu melakukan ibadah puasa. Kadang-kadang kita rasa macam wow, walaupun dalam tempoh yang sekejap tu mereka boleh laksanakan semua ni, sebenarnya itu adalah satu perkara yang mungkin tak ramai yang boleh buat lah. Sedangkan mungkin ada yang lahir Islam pun masih terkial-kial ataupun masih susah untuk mula solat 5 waktu sekalipun. Jadi apakah tips ataupun rahsia yang Ben boleh kongsikan bagaimana Ben boleh belajar Islam dalam tempoh masa yang sangat singkat dan boleh amalkan Islam dengan sempurna? Alhamdulillah. Silakan Ben. Okay, bismillah, alhamdulillah. Ini semua saya nak bagi pujian kepada Allah lah kan. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Lepas tu yang kedua adalah isteri saya. Dia memang sentiasa membimbing saya sebab isteri saya lahir Islam kan. Sebab sedikit dia ada ilmu asas Islam. Dan dia sendiri mengajar saya tentang solat, mengajar saya untuk menghafal Al-Fatihah, surah wajib untuk dibaca semasa solat. Dan lepas tu sedikit demi sedikit saya belajar dan dia macam konongan jadi cikgu saya lah. Dia saya hafal, saya baca balik, dia kata okey pas boleh lah. Walaupun tajwidnya ada sedikit lari sebab memang kita tengah belajar, memang kalau nak ikut 100% tajwid yang kita baca tu memang tak boleh lah bro, betul tak? Betul saya setuju. Kalau boleh tak nak. Jadi
itulah isteri, lepas tu kawan-kawan, ustaz-ustaz yang saya kenali, semua baik-baik belaka, sentiasa memberi ilmu kepada saya, apa yang boleh buat, apa yang boleh saya tak perlu hafal. Maksudnya dia kata kalau boleh Bro Ben hafal yang surah pendek-pendek dulu, untuk senang kan. Kalau nak hafal panjang-panjang memang susah lah, dia akan ambil masa, bukan tak boleh, akan ambil masa. Jadi dalam masa tingkat tu mungkin dalam 3 minggu saya sudah complete. Maksudnya complete rukun-rukun solat. Boleh baca doa iftitar, lepas tu bila rukuk apa bacaan dia, bila sujud apa bacaan dia, duduk antara dua sujud, lepas tu tahiyat awal, tahiyat akhir, semua boleh complete lah maksudnya. Kira syukur pada Allah lah. Wah. Alhamdulillah. Dan ada satu kalau saya boleh kongsikan juga kalau Ben don't mind lah saya share ni pada peringkat awal sampaikan isteri dia yang lead dia untuk solat mengajar dia satu persatu macam mana nak orang kata tu nak rukuk, sujud dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya cukup kenal dengan isteri beliau. Isteri beliau tidak putus asa daripada peringkat awal sekali bila Ben itu memeluk agama Islam, dia terus menerus memberi harapan, sokongan, dorongan, jadi cikgu, jadi mentor, semua isteri dia lah, all in one package. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala Ben dapat diberikan seorang isteri yang sangat orang kata tu sangat-sangat yang memberi sokongan yang sangat kuat kepada Ben. Okay, alright Ben, kita ada masuk satu soalan sebenarnya datang daripada FB Watch Party Ben sendiri Dia tanya begini, saya percaya sahabat yang tanya ni adalah seorang yang mungkin bukan Islam soalan dia berbunyi begini, bolehkah non-Muslim masuk ke masjid? Okey, sebenarnya soalan ini telah pun dijawab oleh Syafiq Kepandi 2-3 hari yang lepas. Tetapi kalau misal kata saya boleh jawab di sini, insya-Allah saya boleh kongsikan sedikit di sini, ialah yang pertama kita harus lihat bahawa huruf tempat itu bagaimana mereka faham. Contohnya kalau karya di situ belum lagi terbuka ataupun belum lagi faham, mungkin ada sebahagian yang tidak membenarkan non-Muslim masuk ke dalam masjid. Tetapi apa yang saya boleh syorkan ataupun anjurkan ialah pergi ke masjid-masjid yang telah pun dibuka untuk pelawat. Pelawat non-Muslim. Contohnya kita ada Masjid Putra, kita ada Masjid Jami' India, kita ada Masjid Negara dan sebagainya. Inilah antara masjid yang mereka ada guide ataupun pemandu pelancong ataupun pemandu pelawat yang siapa yang bukan Islam boleh masuk. Sebab apa? Mereka yang lebih arif, mereka yang tahu apakah guideline yang perlu dilaksanakan untuk masuk masjid. Tetapi kalau kita lihatlah secara, kalau misal kata contohnya saya boleh beri satu dalil bahawa non-Muslim boleh masuk ke dalam masjid, dan saya percaya ini juga telah disebutkan oleh mufti wilayah dalam page beliau. Dia mengambilkan satu contoh bahawa saya rephrase balik, iaitu antara satu dalil yang digunakan ialah berkenaan dengan seorang yang diikat di tiang, iaitu Sumama yang diikat di tiang, kemudian selepas 3 hari Nabi bebaskan dia pergi, kemudian dia datang balik dan dia cakap dia nak memeluk agama Islam. Jadi itu antara dalil yang digunakan dalam mosque tour yang saya belajar daripada sahabat-sahabat kita yang buat mosque tour, iaitu Abdim Outreach dan sebagainya. Okay, so seterusnya Ben, kita ada juga satu komen yang saya nak bacakan di sini, iaitu daripada Juriah Amir. Dia bertanya, komen dia begini, ramai orang rasa ada tatu nak masuk Islam tak sah selagi tatu tak dibersihkan, dan bila bersama orang bertatu, banyaklah cerita-cerita yang tak sedap dia dengar. Ini terkadang menjadi rasa tak selera kepada mereka. Ya, ini saya setuju juga. Mungkin ada setengah masyarakat yang masih stereotip, terutama sekali apabila bersama dengan orang tatu. Tetapi saya percaya tak semualah. Dah lebih ramai, makin ramai sebenarnya orang dapat kesedaran ataupun awareness berkenaan dengan isu ini. Okay, alright. So seterusnya saya nak pergi kepada satu lagi gambar Ben Okay, yang ini agak menarik lah. Saya nak minta Ben kongsikan pengalaman Ben sendiri iaitu berkenaan dengan, okay, saya tunjuk gambar ni Ben. Alright, so kita tahu bahawa Ben ni dia seorang yang memeluk agama Islam. Kemudian dalam tempoh saya rasa kurang lebih 2-3 tahun ni, beliau alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah pun berjaya bawa lebih daripada 30 orang masuk Islam
Jadi kita nak ambil satu gambar ni sebagai contoh lah. Okey Ben, saya nak tanya perasaan Ben sebagai seorang yang baru saja memeluk agama Islam, apakah perasaan Ben bila nampak orang lain pula peluk agama Islam, kemudian Ben pula yang nak kena buatkan syahadah dia? Apa perasaan dia Ben? Bismillah, alhamdulillah. Perasaannya memang biasa, Brother Fadli. Sebab saat dia mengucap 2 kalimah syahadah, saya sudah terkena flashback bahawa 3 tahun yang lalu bila saat saya mengucap 2 kalimah syahadah, di mana kita sudah kembali ke fitrah, kembali ke Islam, agama yang sebenar, dan segala dosa telah diampunkan, seumpama seorang bayi yang baru dilahirkan. Dan dia macam seorang bayi tau bro. Dia bukan sekadar kita nak bawa dia dia syahadah, dan seterusnya itu yang paling penting, bahawa kita kena membimbing mereka seperti mana bro dan Brother Alim dan rakan-rakan dan ustaz-ustaz yang seperti mana mereka pernah membimbing saya. Maksudnya kita kena macam copy and paste, buat balik apa yang orang pernah membantu saya kena membantu orang lain. Supaya mereka akan sentiasa diberi sokongan, diberi motivasi, diberi dorongan. Sebab bukan senang bila orang masuk Islam. Saya memang gembira dan saya boleh pun air mata pun boleh menitis sebab saya dia sudah diselamatkan dan kemungkinan kita akan berjumpa kembali di jannah. Dan itulah saya memang there's no words to describe brother, very happy. Alhamdulillah. Saya sebenarnya pun apabila setiap kali Ben bawa orang masuk Islam, saya sangat kagum dan juga banggalah atas sebab kita cakap tu sebenarnya nak bawa orang kepada Islam ni bukan mudah Ben. Banyak juga perkara yang kita ni ada banyak tanggungjawab. Contohnya selepas mereka syahadah, what's next? Kita patut bersama mereka dan kita sepatutnya bersama-sama mereka orang kata tu membimbing dan terus-menerus memberikan mereka sokongan dan dorongan untuk kekal sebagai seorang Muslim Dan saya percaya Ben, mungkin Ben nak ceritakan sikit antara ada satu benda yang daripada Ben punya isteri sendiri ada membuat satu buku di mana Ben tapi sebelum saya pergi ke sana Ben saya nak kongsikan satu lagi saya rasa ni sangat menarik di mana Ben melakukan dakwah daripada rumah ke rumah. Ini mungkin jarang orang tengok. Jadi saya nak mengajaklah sahabat-sahabat ni untuk kita lihat bersama iaitu berkenaan dengan So ini Ben buat dakwah daripada rumah ke rumah Ben Okey Ben, mungkin boleh ceritakan sikit Ben. Ini saya rasa bukan pertama kali Ben buat aktiviti begini. Jadi ini saya percaya Ben dijemput oleh Korea Masjid dekat mana ni Ben? Dekat Taiping ke? Ini dekat Kuala Kangsar. Dekat Kuala Kangsar Jadi apa yang Ben buat waktu itu dan macam mana aktiviti begini yang Ben rasa yang ini sangatlah diperlukan sebenarnya di tanah air kita ni? Okey, bismillah, alhamdulillah. Saya masih ingat bila kita pergi ke Kuala Kangsar, ini adalah semasa MCO PKP. Dan mereka keluarkan surat kebenaran daripada JKM untuk saya boleh melintasi negeri daripada Penang ke Perak. Jadi di sini saya bekerjasama dengan sahabat saya yang daripada Kuala Kangsar. Kita pergi memberi bantuan kepada non-Muslim di mana mereka orang susah. Kita pun tahu Brother Fadli bila time PKP ni semua orang pun susah. Bukan hanya daripada orang kaya dan orang miskin, orang tengah pun susah sebab tiada pekerjaan. Mungkin ada yang kena buang kerja, ada yang kerja gaji harian dan sebagainya. Jadi ini time lah kita mengambil inisiatif untuk memberi bantuan dan melawat mereka supaya kita dapat we open the barrier. Maksudnya mungkin mereka ada salah tanggapan terhadap Islam. Mereka hanya ingatkan Islam hanya bantu orang Islam saja, tak bantu orang lain. Contoh, bukan semua orang macam tu kan. Jadi inilah masanya untuk kita pergi melawat mereka, memberitahu bahawa kita daripada NGO mana dan daripada AJK Masjid dan sebagainya,
datang menyantuni kamu, apa-apa masalah boleh datang ke masjid, memberitahu sama kita akan bantu, insya-Allah. Jadi itulah itu benda yang bagus supaya mereka dapat melihat bahawa Islam bukan seperti mana yang mereka fikir bahawa Islam tu kejam dan sebagainya. Tidak. Islam sebenarnya adalah agama yang full of love, full of peace. Itulah kita menyantuni mereka dan memberi bantuan supaya kita dapat mengurangkan beban mereka. Okey, baik Ben, alhamdulillah. Saya sebenarnya sangat setuju dengan Ben bahawa aktiviti-aktiviti seperti ini haruslah dianjurkan lebih banyak, terutama sekali kita hidup di kalangan orang Islam dan juga orang bukan Islam. Kita haruslah menyalurkan bantuan, contohnya seperti yang apa Ben lakukan di sini di Kuala Kangsar, iaitu bukan hanya bagi kepada orang Islam tetapi bagi juga kepada orang bukan Islam. Sebab apa? Kita apabila nak menolong ni, kita tak bolehlah apa orang kata tu berbelah bagi, sebab apa, sebenarnya kita tidak tahu kesan daripada apa yang kita berikan mungkin dapat melembutkan hati seseorang itu kepada Islam, kita tidak tahu. Tetapi of course kita bila memberi tu kita hendaklah ikhlas hanya kepada Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey Ben, sebelum saya nak teruskan, saya nak menjawab beberapa komen di sini. Saya ada seorang yang ada 3 orang yang baru saja komen, iaitu Roy Hayati, dia kata alhamdulillah. Kita juga ada Siti Zalila yang itu dia cakap assalamualaikum, alhamdulillah, dan dia ada tunjuk crying face Ben. Ada tunjuk crying face itulah, kita mungkin dengar cerita-cerita macam gini sebenarnya sangat menyentuh hati dan sebab kalau kita tahu, apatah lagi kalau kita tahu contohnya orang yang baru saja memeluk agama Islam, kemudian dia pula yang bawa orang lain masuk Islam. Ini sebenarnya special case. Dan kita juga ada satu lagi komen, iaitu daripada Juriah, iaitu dia kata syukur alhamdulillah. Okey Ben, saya nak bawa Ben kepada satu slide ini yang seperti saya sebut tadi. Sebenarnya cerita-cerita Ben ni semua ada dikongsikan dekat satu buku yang dituliskan oleh isteri Ben sendiri, iaitu buku dia bertajuk Sejadah yang Basar. Saya nak tunjukkan dekat skrin. Okey, so dekat sini ada buku maaf. Okey, so okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok buku yang ditulis oleh isteri Ben iaitu Sejadah yang Basar ni, boleh rujuk kepada skrin anda. Sebenarnya apa yang menarik pasal buku ni ialah dia menceritakan jalan macam mana isteri dia telah mula mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun isteri dia, untuk sedikit latar belakang kalau saya boleh kasi, orang kata tu, orang cakap sedikit snippets berkenaan buku ni, bahawa isterinya merupakan seorang yang lahir dalam keluarga Islam. Kemudian apabila dia ingin berkahwin dengan Ben, dia telah pindah agama semata-mata nak kahwin. Jadi selepas dah berkahwin dengan Ben, dia mula rasa seperti Islam tu masih lagi kekal dalam hati dia, dan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri hidayah kepada Ben. Jadi itu sedikit introduction sajalah buku dia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak beli, mungkin bolehlah contact Ben untuk dapatkan maklumat lebih lanjut. Ben, mungkin boleh kongsikan lebih sikit ke Ben mengenai buku ni? Okey, boleh. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih Brother Fadli. Okey, dia macam ni. Macam tadi Brother Fadli kata, isteri saya lahir Islam. Lepas tu bila kita nak kahwin, dia memang ajak saya masuk Islam. Tapi pada masa itu, saya tak kenal Islam. Saya benci Islam. Dan saya tak kenal Quran, tak kenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi disebabkan cinta, isteri pun ikut agama saya lah, agama Kristian. Lepas tu bila sudah kahwin banyak tahun, lepas tu ada beberapa insiden yang membuat dia ingin kembali ke agama asal, iaitu Islam, di mana kawan baiknya dia pun sama kes macam isteri saya lah, lahir Islam tapi kahwin dengan orang Cina yang beragama Buddha dan mengalami kemalangan jalan raya. Dan dia dikebumikan secara bukan Islam, mayatnya dibakar. Jadi benda-benda seperti ini membuat isteri saya takut dan ingin kembali ke Islam. Dari sanalah dia memujuk saya menyampaikan Islam. Dan pada masa itu saya memang degilah, orang kata keras kepala, selalu berhujah dengan isteri. Dia akan patah hujah sebab dia memang lahir Islam tapi mungkin ilmunya kurang. Tapi apa yang
menariknya, seterusnya anda kena membeli dan bacalah. Ini kira bonus track Ben Brother Lim sudah kembali, Alhamdulillah. Okey, Brother Lim sudah kembali ya. Brother Lim, boleh dengar ke kami sembang ni? Boleh. Mana you hilang lama baru datang? Aku pergi awan. Nak Di buat awan. Okey, alright, best. Okey, terima kasih Ben atas perkongsian tadi. InsyaAllah siapa-siapa yang nak beli buku ini boleh terus pergi hubung Ben Ooi Cui Beng punya page. InsyaAllah dia akan balas di sana. Dia ada pegang kat skrin juga buku dia saya tunjuk. Ben sudah pegang. Ben, tunjuk sikit buku Ben. Sedaja yang basah. Dia limited copy jadi nak kena order secepat mungkin. Okay, so saya nak terus pula dengan Brother Lim. Memandangkan Brother Lim dah sampai kembali, baru turun daripada planet mana tak tahu. Okay. Taiko sudah mari Taiko sudah mari. Okay, sebelum tu saya nak ambil satu komen yang diberikan oleh Jasmani Mat Isa. Dia kata selepas mendengar ceramah Ben ni, dia kata cemburunya tengok orang yang baru kembali pada Islam dan boleh mengajak orang lain memeluk Islam dan dapat berdakwah kepada mereka yang belum Islam dengan berani dan yakin. Kami yang dah lama dalam Islam masih tak mampu berbuat begitu. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan Encik Jasmani InsyaAllah untuk terus mudah untuk berdakwah. Everyone can do it insyaAllah. Just do it insyaAllah. Okay, so yakin. Yang penting mau yakin Ben InsyaAllah. Alright. So, okay, saya nak terus pergi kepada Brother Lim memandangkan dia dah datang ke skrin. Saya nak bawa share kepada satu benda yang kita nak bincang pada malam ini, iaitu ada satu yang agak viral jugalah baru-baru ni daripada page Brother Lim sendiri berkenaan dengan video ni. Saya nak share lah. Okay, sekejap saya ambilkan, iaitu Okay, Brother Lim, kita nak bincang berkenaan dengan ini, Brother Lim. Yep. Okay, so because many people are confused. Like we have kalau orang Buddhist people, we have Taoist people. My Chinese we have Buddhist, Taoist, Confucianist. We ancestor worship. You know, we have many others like Hindu, Christian, whatever. All I believe that most of them, they want to worship God. They come with a very good intention. Okay. They have been introduced that religion since they are young. Most of them, or some of them embrace that religion. Right. So we want to worship God. But one question that maybe all of us can discuss about it is that how to differentiate, how to recognize who is God, who is not God, what is the characteristic of God? What is the characteristic of creation? If it's just like a gold, you can differentiate pure gold and mixed gold or false gold. I'm not quite sure where you're going with this. So I believe God is brother. Okay, so Brother Lim. Me too. Okay, so kita nak your language and my language are similar. Okay, Brother Lim, kita nak bincang sikit. Ini adalah satu video yang sedang viral banyak orang yang share dan kongsikan. Mereka kata wow, kita punya tokoh pendakwah daripada Malaysia pergi ke Hyde Park ataupun Speakers Corner, yang kalau kita nampak banyak sangatlah video-video yang viral datang kat Malaysia ni selepas dialih bahasa ataupun diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Jadi orang sebenarnya suka dengan apabila Islam itu ada perbincangan di antara Islam dan agama lain ataupun ideologi lain. Tetapi Brother Lim, sekarang saya nak kasih Brother Lim satu soalan cepu mas. Alright. Orang kata tu apa tau? Apabila Brother Lim sendiri pergi ke Hyde Park ataupun Speakers Corner tu, apa yang Brother Lim sebenarnya lihat situasi di sana? Okay, Alhamdulillah. Begini, di Hyde Park ini mereka menyediakan satu platform untuk semua orang, untuk mempersoalkan atau bertanya kepada mana-mana agama, dan kebanyakan mereka ni berada dalam agama-agama yang berbeza, dan mereka ni buat kajian terhadap agama-agama lain. So mereka pergi sana untuk share. So bila mereka share, apa yang berlaku di sini adalah bila mereka share, disebabkan ada yang datang tujuannya bukan untuk berbincang, ada yang datang untuk attack, ada yang datang untuk nak jatuhkan agama lain. So
So bila kita pergi ke situ, saya cadangkan kita observe dulu, dan pada masa yang sama juga kita carilah prospek yang boleh bincang, boleh hujah. So itu cadangan saya. So janganlah cari yang agresif, yang nak cari gaduh punya, itu tak pergi ke mana. So kita cari, saya sebenarnya bila sampai ke situ, saya observe dengan situasi dan saya lihat hanya ada tinggal beberapa orang yang kita boleh bincang. Maka saya pergi ke situ dan di situlah baru saya mula perlahan-perlahan bincang dan bawa dia masuk ke topik, dan saya akan fokus bab yang nak bincang adalah bab akidah. Supaya mereka ni, saya cuba nak nak refresh dia punya fitrah tu supaya dia boleh kenal Tuhan. So itulah masa pendek yang ada, saya cuba bincang apa yang boleh. Wallahu a'lam. Okay, so saya sangat setuju dengan apa Brother Lim sebutkan tadi. Apabila kita pergi ke sana, sebenarnya kita haruslah observe ataupun lihat dulu situasi. Saya Alhamdulillah, Allah beri saya peluang, saya dapat ke sana saya rasa 2-3 kali Alhamdulillah. Dan apa yang saya lihat sendiri ialah tidaklah semuanya tu Islam is always on the winning side. Dia sebenarnya tergantung juga kepada orang yang yang kita kata tu sedang berbincang, siapa yang represent Islam, siapa yang represent agama lain contohnya. Dan ada apa yang kita lihat contohnya budaya seperti itu adalah hanya di Hyde Park atau Speaker's Corner itu je sendiri. Dia bukanlah luar daripada kawasan situ. Sebenarnya ini adalah satu benda yang mungkin kita boleh ambil iktibar juga, bahawa kita apabila ada perbincangan begitu haruslah lihat pada konteks dan tempat, adakah itu sesuai ataupun tidak. Maaf, mungkin signal daripada Brother Lim agak terputus sekarang. Jadi saya dapat satu soalan daripada band, daripada Watch Party Band, daripada, saya rasa ni daripada Cik Rahima. Dia bertanya begini, bagaimana caranya menjemput hidayah itu dan terus istiqamah di dalamnya? Okey Ben nak jawab ke soalan ni insyaAllah? Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah, mungkin saya jawab sedikit, nanti Brother Fadil boleh tambahkanlah insyaAllah. InsyaAllah, boleh. Okey, apa yang saya amalkan, yang saya tahu hidayah tu kita kena carilah. Maksudnya kita kena sentiasa yakin pada Allah. Okey, dan apa-apa pun memang akan diuji. Setiap orang yang lahir di muka bumi ni akan diuji. Bila kita menghadapi ujian, kita jangan susah hati. Kita kena redha dan bersabar. Seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Taghabun surah ke-64 ayat ke-11 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud supaya apa-apa yang diuji kita kena redha dan bersabar, dan dia akan memimpin kita keluar daripada ujian tersebut. Ada banyak lagi lah. Lepas tu yang saya pegang adalah apabila kita bantu dalam agama Allah, Allah akan bantu kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad 47 ayat ke-7 yang bermaksud kalau kita bantu agama Allah, Allah akan bantu kita. Maksudnya kita tak perlu risau, tak perlu ragu-ragu, kita kena yakin. Jadi itulah yang kita sentiasa mencari dan istiqomahlah, maksudnya kita sentiasa mengikut segala perintahnya. Dan kita cubalah untuk meninggalkan segala larangannya. Kita sentiasa mencuba. Wallahualam. Brother mungkin boleh tambah insyaAllah. Okey, so kalau saya boleh tambahkan sikit Ben, berkenaan dengan bagaimana kita nak menjemput hidayah yang seperti mana ditanyakan oleh Cik Rahima. Okey, kalau saya difahamkan di sini ialah bagaimana kita nak berdakwah supaya orang itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala hidayah, itu yang saya faham. Iaitu yang pertama sekali, antara cara yang kita boleh buat ialah cara yang paling mudah ialah kita doakan mereka. Kita doakan mereka seperti mana yang kita tahu kalau kita lihat daripada sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi meminta doa supaya salah seorang daripada dua Umar itu diberikan hidayah. Salah seorangnya ialah Abu Jahal, yang itu nama dia pun sebenarnya Umar juga, dan seorang lagi ialah Umar Ibn Khattab.
dan alhamdulillah Allah pilih Umar bin Khattab untuk diberikan hidayah, kemudian dia menjadi khalifah yang kedua yang sangat hebat di dalam agama Islam. Alhamdulillah. So itu antara cara dia, kita doakan mereka. Yang kedua ialah kita boleh menyampaikan, contohnya kita boleh berikan risalah, ataupun ada kita nampak mungkin ada boleh dapatkan risalah percuma daripada organisasi-organisasi dakwah yang ada, contohnya di Perkim ke, kalau anda di Penang ada IDT, ada IPSI dan sebagainya, ataupun kalau anda ada di KL boleh saja pergi ke Perkim ataupun Magma, mana-mana boleh dapatkan risalah-risalah ini dan boleh berikan kepada mereka. Itu antara dia, cara yang kedua. Dan yang ketiga ialah insya-Allah cara yang paling yang ramai yang kita mungkin boleh pelajari, iaitu pergi hadir kursus-kursus yang ada, baik di Perkim ke, di Global Unity ke, di IDT ke, di mana-mana. Dan termasuklah juga AIRA, kalau kita insya-Allah ada anjurkan program-program latihan dakwah dan sebagainya, datanglah ke kursus-kursus ini supaya anda dapat, orang kata tu, some input ataupun dapat knowledge bagaimana kita nak menyampaikan dakwah itu secara detail. Sebab apa? Saya kasih satu contoh. Kita kalau misal kata kita tidak ada satu ilmu ataupun kita tidak mempelajari sesuatu ilmu itu, terutamanya dalam bab ini kita bincangkan berkenaan dakwah, bagaimanakah kita nak menyampaikan dakwah? Jadi we have to have some basic knowledge, kemudian kita practice. Daripada situlah insya-Allah memudahkan kita untuk menyampaikan mesej Islam. Sebenarnya ada lagi banyak cara-cara yang boleh kita anjurkan, terutama sekali dalam menyampaikan dakwah ini. Dan kalau contohnya memandangkan masa yang kita ada ni mungkin tidak panjang, apa yang kita ada ni sangat limited. Jadi tidaklah boleh saya kongsikan banyak detail-detail di sini, tetapi saya sangatlah menggalakkan hadirlah kursus-kursus yang dianjurkan oleh IDT dan lain-lain organisasi dalam mengajar ataupun melatih bagaimana kita nak menyampaikan dakwah. Alright, so insya-Allah. Tambah sikit. Boleh silakan Ben. Apa-apa pun kita boleh hanya menyampaikan hidayah milik Allah. Tapi jangan lupa kita sentiasa doa, walaupun kita dia masih belum terima Islam, kita jangan putus asa dengan doa. InsyaAllah. Itu part saya sangat setuju Ben. Sangat-sangat setuju. Sebab apa? Kita tahu kita punya tugas ini adalah menyampaikan, dan hidayah itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah kalau kita tahu kalau kita faham ya, sebenarnya kita tidak boleh paksa seseorang itu kepada agama Allah. Kita punya tugas itu sampaikan. Tapi kalau Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, kita tak boleh buat apa. Sebab apa? Itu dah termasuk kepada urusan Allah, dan kita jangan masuk campur urusan Allah ya dalam bab ni insya-Allah. So apa yang kita dalam lain benda yang kita boleh buat insya-Allah ialah kita nak kena tahu jugalah sentiasa ikhlaskan hati. Ini penting. Selalu kalau kita dengar Ben kalau kita dengar dalam bab dakwah ni, diorang selalu kata kita punya hati tu haruslah ikhlas. Sebab apa? Apa-apa kita punya amalan itu tergantung pada niat kita. Kalau kita punya niat kita buat dakwah nak jadi famous, itu dah out of tune lah kita kata. Ataupun kita dakwah tu kita nak post sebab kita nak ramai orang like ataupun share kita punya video, pun ada masalah juga. Ataupun kita tu sengaja kita cari syahadah tu untuk supaya kita post kat Facebook supaya orang cakap wah dia ni hebat dan sebagainya. Itu sebenarnya bukanlah satu perkara yang kita dalam dakwah kita kata that's not the right way lah kalau kita nak kata kan. Tetapi insya-Allah mudah-mudahan Allah terus buat hati kita ni ikhlas dan kita istiqamah dalam menyampaikan mesej Islam, insya-Allah. Alright, so amin ya rabbal alamin. So kita ada satu lagi komen yang mengatakan hebatnya mereka, subhanallah. Sebenarnya kita tak hebat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi dan membantu segalanya, dan segala yang baik itu sebenarnya semua datang daripada Allah. Kita ni zero we are zero without Allah. Zero. Okay, so insyaAllah itu sedikit sebanyak perkongsian antara saya dan juga Ben. Sayang sekali signal Brother Lim hari ini tidak kuat, memandangkan dia dalam perjalanan daripada Kuantan ke Kuala Lumpur, dan saya juga difahamkan dia tengah jam on the way balik tu. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua yang tinggalkan komen, kepada semua yang telah share video ini dan bersama kami berdua. Alhamdulillah, satu perkongsian yang sangat baik daripada Ben. Kita tahu bagaimana perasaan dia selepas memeluk Islam dan sebagainya. Dan jangan lupa nak beli buku tadi itu ada boleh hubung Ben langsung dekat page dia dan boleh dapat maklumat terus daripada dia lah. Dan saya nak minta Ben kongsikan sedikit Ben sebelum kita akhir berkenaan dengan Kota Kinabalu. Mungkin Ben boleh kongsikan apa yang sedang berlaku di sana. Okey, bismillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah.
dengan izin dan rahmatnya IDT cawangan yang kedua dapat dibuka dengan lancar, iaitu dekat Kuantan, di mana hari ini dan kemarin Badiri menganjurkan khusus dakwah dekat Kuantan di premis yang barulah, maksudnya cawangan yang kedua yang baru dibuka pada bulan 8 hari bulan. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu Kota Kinabalu adalah cawangan yang ketiga yang bakal akan dibuka, tetapi memandangkan IDT masih kekurangan dana. Kalau tak silap saya masih kekurangan dalam 190,000 plus. Jadi kita memang memerlukan sokongan daripada muslimin dan muslimat yang sedang menonton, supayalah sharekan video ini dan kongsikan maklumat bank ini supaya orang ramai pun dapat membantu IDT dapat buka satu lagi cawangan dekat Kota Kinabalu, sebab di sana kita nampak memang ada market yang bagus untuk menyampaikan Islam. Kalau saya tak nak cakap lebih lanjut, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan pun tahu dekat sana majoritinya apa. Itulah. Okay. Alright, so Ben, terima kasih banyak Ben atas perkongsian tadi, dan saya mengajaklah menyeru ataupun mengajak sahabat-sahabat yang sedang menonton, sama-samalah kita bantu IDT. InsyaAllah IDT ni banyak kerja-kerja baik yang mereka lakukan ya. Kita tahu daripada usaha mereka menyampaikan dakwah Islam, latih pendakwa, latih mu'alaf jadi pendakwa. Adalah banyak-banyak aktiviti yang mereka lakukan, dan sebenarnya saya sangat happy lah dapat berserta dengan tim mereka. Walaupun kita berbeza NGO, saya daripada AIRA, tetapi saya sangat sokong usaha mereka dalam menyampaikan mesej Islam ini kepada masyarakat secara umum dalam negara dan juga luar negara. Akhir sekali saya ambil lagi 2 komen yang baru saja masuk ni. Ada seorang iaitu Cik Rogaya berkata semoga korang istiqamah dalam dakwah, amin. Amin. Sama. Dan satu lagi daripada Cik Siti Zalila. Dia kata Alhamdulillah sangat setuju dengan saranan tuan-tuan mengenai mendapatkan hidayah, tambahan belajar tadabbur Al-Quran, insya-Allah ia membantu. Saya pun sangat setuju dengan Cik Zalila ya, iaitu apabila kita tadabbur Al-Quran, apabila kita belajari Al-Quran, saya banyak mengikut tadabbur daripada Ustaz Abdul Mu'in ya. Malah saya ikut dia juga pergi ke Sempurna dan sebagainya. Saya sangat banyak saya belajar daripada beliau. Dan kalau saya boleh anjurkan ataupun mengajak kepada sahabat-sahabat yang menonton, setidak-tidaknya dalam hidup kita ni kita cubalah untuk baca Al-Quran tu daripada muka pertama sampai muka terakhir. Bukan hanya kita khatam bahasa Arab, tetapi kita juga orang kata tu khatam makna dia. Kalau boleh baca tafsir dia lah, bukan hanya terjemahan tetapi dengan tafsir dia, sebenarnya itulah sangat-sangat baik. Dan saya boleh katakan satu benda yang tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa di dalam Al-Quran, iaitu kalau kita lihat dalam Al-Quran tu kebanyakan cerita-cerita tentang para rasul ataupun para anbiya ya, yang menceritakan kisah-kisah mereka ini berkenaan, bukanlah banyak yang menceritakan berkenaan suruh umat dia solat malam ke, berpuasa ke, ataupun didikan solat, tak ada. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, semuanya cerita-cerita ataupun kebanyakannya cerita-cerita yang Nabi tentang Nabi-Nabi ataupun Rasul, mereka itu menceritakan tentang bagaimana susah payahnya mereka mengajak kaum mereka itu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah, mudah-mudahan daripada apa yang kita baca dalam Al-Quran tu, kita mengambil iktibar, kita dapat menyampaikan mesej Islam itu kepada kawan-kawan kita, insya-Allah. Okey, alright, sampai di sini saja Ben kita punya perkongsian pada malam ini berkenaan sembang santai bersama mu'alaf ya. Okey, so insya-Allah Ben ada apa-apa Ben nak tambah lagi? Tak ada, itu saja. Itu saja insya-Allah. Okey, akhir sekali doakan kami mudah-mudahan kita ada satu. Okay. Saya lupa nak umumkan bahawa 28 dan 29 hari bulan dekat kalau tak silap saya hari Sabtu dan Ahad kan. 29 dan 30 hari bulan, Sabtu dan Ahad bulan 8, iaitu minggu depan kan. Okey, IDT Pulau Pinang akan menganjurkan kursus dakwah, iaitu part 2. Part 2 maksudnya dia adalah sambungan lah. Tapi sambungan, sesiapa yang tak pernah ikut part 1, jangan risau, dia masih boleh ikuti kursus ini sebab bab yang berbeza. Jadi kita alu-alukan lah. Sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut, nanti boleh hubungi saya, insya-Allah. Saya akan terangkan kepada mereka kursus 2 hari ini. Daripada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Okey, insya-Allah kita jumpa soon
apa-apa nanti sahabat-sahabat yang sedang menonton, kalau nak terus ikuti program Sinar Ilmu, insyaAllah esok kita ada lagi program. Dan untuk makluman semua, minggu depan adalah minggu terakhir Sinar Ilmu akan live ya. Memandangkan kita telah pun genap hampir 4 bulan dah. Minggu depan dah 4 bulan kita terus menerus live daripada bulan puasa hari tu sampailah sekarang, alhamdulillah. So insyaAllah akhir sekali, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan diri kami sendiri. InsyaAllah ada ruang dan peluang kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dari itu kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks, man.